A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua nama saya Azhar bin Adam, nombor matrik 078501. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syah Fauzan bin Iswan. Yang bernama matrik 077075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Muhammad Musir. Nombor matrik saya 078366. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam bin Aminahab, pemegang nombor matrik 077487. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahim Yakini bin Muhammad dan saya memegang nombor matrik 078717. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sarbahan bin Muhammad Yusof. Nombor matrik 076587. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir Irman bin Muhammad Khairul Anwar. Nombor kad matrik 076579. Assalamualaikum, dan nama saya Wan Muhammad Daniel bin Wan Hilmi, nombor matrik 077474. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Asfar Hazwan bin Syed Bakar, nombor matrik 077765. Jadi dalam pembentangan kami ini adalah isi kandungannya, iaitu objektif ayat-ayat Al-Quran, perbincangan 1, perbincangan 2, perbincangan 3, 4 dan 5, umum pesan dan akhir sekali rujukan. Okey, jadi saya akan menceritakan objektif tentang proses kejadian manusia. Okey. Kajian mengenai kemenjadian manusia dari sudut pandangan Al-Quran dan sains bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran, termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan, matlamat hidup dan tanggungjawab moral serta konsep seperti keadilan, ketakwaan dan peranan khalifah dalam ajaran Islam. Yang kedua, melihat elemen sains dan evolusi, termasuk mengkaji teori evolusi dan penemuan terkini mengenai asal-usul manusia dan perkembangan biologi. Ianya dilakukan dengan memahami konsep neuroscience yang berkaitan dengan perilaku dan fungsi otak manusia. Oleh itu, kajian ini diharapkan dapat membuka ruang lagi bagi integrasi pemikiran agama dan sains. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja. وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من أمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air benih. Kemudian ia menjadikan kamu berpasangan, iaitu lelaki dan perempuan, dan tiada mengandung seseorang perempuan, juga seekor betina, dan tidak pula satu-satunya melainkan, iaitu anak yang dikandungnya, melainkan dengan keadaan yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak diberikan seseorang berumur panjang, juga tidak dijadikan seseorang berumur pendek, melainkan ada kadarnya di dalam kitab ilahi. Sesungguhnya yang demikian itu mudah sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Fatir ayat 11. Surah Al-Mu'minin ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. Ayat Al-Quran ini bermaksud, kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang.
Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Jadi kami akan meneruskan pembentangan kami, iaitu tentang kejadian manusia. Daripada surah Al-Mu'minun ayat ke-12, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Ayat seterusnya iaitu daripada surah Al-Mu'minun ayat ke-13 juga menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sadaqallahul azim. Kemudian kami jadikan pati itu setetes air benih pada pendapatan yang kukuh. Saya akan membentangkan tentang proses kejadian manusia yang boleh dipecahkan kepada beberapa bahagian. Yang pertama, peringkat nutfah, iaitu air benih. Peringkat ini berlaku selepas persenyawaan atau minggu yang pertama. Kedua adalah alaqah, iaitu darah beku. Peringkat ini merupakan peringkat pembentukan alaqah yang biasanya berlaku selepas seminggu atau hari ke-7. Telur yang disenyawakan akan tertanam di dinding rahim. Ketiga adalah mudghah, seketul daging. Peringkat ini pembentukan mudghah dikatakan berlaku pada minggu keempat. Perkataan mudghah disebut sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Hajj ayat 5 dan surah Al-Mu'minun ayat 14. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging dalam ayat Quran tersebut. Peringkat ini berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga, anggota yang lain. Peringkat keempat adalah izham dan lam, iaitu izam yang membalut daging. Peringkat ini manusia masih lagi dikenali sebagai embrio. Tulang membentuk otot-otot, darah mengalir lebih banyak dan sistem pernafasan terbentuk. Terbentuknya organ pembiakan kelenjar, hati, buah pinggang, pundi kencing dan lain-lain. Kalkan akhar, iaitu janin. Perubahan pada peringkat ini daripada embrio janin. Penyempurnaan pembentukan manusia yang lebih kompleks. Perubahan tetap berlaku, tetapi perubahan ini hanya pada ukuran bayi sahaja. Yang terakhir adalah nafkul ruh, iaitu penipuan roh. Peringkat penipuan roh berlaku dalam jangkaan 40 hari dan selepas terbentuk organ-organ badan. Dan apabila roh dimasukkan ke dalam janin, ia menjadi manusia yang hidup, iaitu bayi, dan tidak boleh dibunuh melainkan ia membahayakan ibunya. Sekian, terima kasih daripada saya. Untuk perbincangan 2, iaitu hukum menggunakan teknologi kaedah persenyawaan luar rahim IVF menurut Islam. IVF atau fertilisasi in vitro adalah prosedur perubatan yang digunakan untuk membantu pasangan yang mengalami kesakitan hamil. Proses ini melibatkan persenyawaan ovum atau oosit oleh sperma di luar badan manusia selepas teknik bantuan reproduktif lain telah gagal. Dari segi hukum, ia harus pada masa yang sama ia juga boleh menjadi haram. Harus jika pasangan suami isteri ada masalah untuk mendapatkan zuriat dengan cara persetubuhan. Ia menjadi haram apabila IVF dilakukan dengan menggunakan zuriat selain pasangan yang sah dan jika pasangan ingin memilih jantina bayi. Dari sudut pandangan Islam, hukumnya ialah mubah dengan syarat sperma dan ovum diperoleh dari pasangan suami isteri, kemudiannya persenyawaan berkenaan dimasuki kembali ke dalam rahim kepada yang isteri. Mubah ialah secara bahasa bererti diizinkan atau dibolehkan. Seterusnya dalam pembincangan yang ketiga, iaitu dapatan penentuan jantina menurut Al-Quran. Berdasarkan dalil nakli ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut jantina yang dicipta olehnya, iaitu lelaki dan perempuan. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan istilah jantina, iaitu istilah untuk lelaki dan perempuan. Di antara istilah lelaki dalam Al-Quran ialah Ar-Rijal, Ad-Dizzakar, Al-Zawj dan Am-Amru atau Am-Amru. Istilah wanita pula ialah An-Nisa, Antusa dan Amratun. Demikian inilah menjelaskan tentang penentuan jantina manusia dalam Islam.
Allah SWT telah menggariskan dalam Al-Quran bahawasanya faktor penentuan jantina bayi adalah daripada air mani bapa itu sendiri. Dan ia telah terbukti selari dengan pengkajian sains dan teknologi masa kini. Dalam bidang sains, kariologi telah memainkan peranan besar dalam penetapan jantina organisma. Kariologi ini merujuk kepada bidang sains yang mempelajari kromosom, struktur genetik dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam kromosom semasa proses pembelahan sel. Kariologi membincangkan tentang struktur, fungsi dan kepelbagaian kromosom serta peranannya dalam pewarisan sifat dan evolusi. Setiap sel manusia mempunyai 23 pasangan kromosom. 22 pasangan membawa gen yang sama pada setiap orang, manakala pasangan yang ke-23 menentukan jantina yang dipanggil kromosom seks. Kromosom adalah pakej maklumat genetik dalam sel. Ia terdiri daripada molekul DNA panjang dan protein yang membawa maklumat penting untuk organisma. Proses ini berlaku secara kebetulan dan tidak dapat diramalkan atau dikawal sepenuhnya oleh ibu atau bapa. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan perbincangan yang keempat, iaitu ideologi teori Darwin. Jadi teori biologi ini telah dikembangkan oleh Charles Robert Darwin pada tahun 1800 hingga 1882. Teori evolusi Darwin yang dikenal sebagai seleksi alam menyatakan bahawa semua spesies termasuk manusia berkembang melalui proses evolusi kepada bentuk hidup yang lebih sederhana. Darwin tidak secara khusus menyatakan bahawa manusia berevolusi dari monyet, tetapi mengatakan manusia dan monyet memiliki sifat dan lumrah yang sama. Dekat sini kita boleh katakan bahawa teori yang mengatakan bahawa kita ni manusia berasal daripada monyet iaitu berevolusi adalah tidak benar. Cuma Darwin menyatakan kat sini bahawa kita dan monyet mempunyai satu sifat dan lumrah yang sama. Jadi menurut pandangan evolusi, manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama yang hidup jutaan tahun yang lalu. Proses evolusi menyebabkan perubahan berperingkat dalam garis keturunan dan akhirnya manusia dan monyet berevolusi menjadi spesies yang berbeza. Teori evolusi juga tidak menganggap bahawa manusia berasal dari monyet, melainkan bahawa manusia dan monyet memiliki lumrah atau sifat yang sama dan mengalami perubahan evolusi yang berbeza seiring waktu. Jadi kat sini kita boleh simpulkan bahawa monyet dan manusia itu hanya sama daripada segi sifat dan lumrah. Sedangkan kita manusia dikenakan akal untuk berfikir, manakala monyet tidak mempunyai akal. Jadi mereka tidak boleh berfikir seperti cara manusia berfikir. Jadi itu sahaja daripada saya. Perbincangan terakhir dalam tajuk ini ialah penciptaan manusia berdasarkan pandangan saintifik. Teori sains menyatakan bahawa bayi yang di dalam kandungan akan mengharungi 3 tahap utama, iaitu pre-embryonik, embryonik dan fetus. Pada tahap pre-embryonik, zygot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuklah segumpalan sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zygot yang semakin membesar, sel-sel penyusunnya pun mengatur diri mereka sendiri guna membentuk 3 lapisan. Pada tahap embryonik, tahap kedua ini berlangsung selama 5,5 minggu. Pada masa ini, bayi disebut sebagai embryo. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Tahap terakhir iaitu fetus. Dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai fetus. Tahap ini dimulai sejak kehamilan bulan ke-8 dan berakhir sehingga masa kelahiran. Ciri khusus tahapan ini adalah terlihatnya fetus menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu dan perkembangan berlanjut hingga minggu kelahiran. Sekian daripada saya. Nampaknya kita telah berada di penghujung pembentangan. Jadi untuk rumusan, baiklah di sini saya akan simpulkan
bahawa proses kejadian manusia menurut perseptif Al-Quran menunjukkan kesinambungan yang lebih jelas dan tersusun berbanding proses kejadian manusia menurut teori Darwin. Al-Quran menjelaskan proses kejadian manusia supaya manusia pada masa yang akan datang menghargai diri mereka sendiri. Proses ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa dan Maha Bijaksana. Allah menjadikan setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh itu, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sebagai pencipta, haruslah menurut perintahnya. Dan juga tujuan manusia dicipta ini di dunia adalah untuk bertujuan menjadi hamba-Nya dan khalifah di muka bumi. Sekian sahaja daripada kami, dan kami berharap anda semua dapat mengambil sedikit sebanyak pengajaran dan jadikan ia sebagai iktibar dan panduan dalam kehidupan anda semua. Terima kasih.